Assalamualaikum, saya Ku Ahmad Akif. Pada hari ini, kumpulan kami akan membahaskan serba sedikit mengenai elemen-elemen teras yang terdapat dalam peradaban Islam. Tetapi hanya dua konsep saja yang akan diterangkan. Yang pertama adalah konsep pendidikan, manakala yang kedua adalah konsep keadilan. Oleh itu, marilah kita terus kepada perkara-perkara yang akan saya terangkan. Perkara tersebut adalah kepada pengenalan terhadap pendidikan dan keadilan. Apakah pandangan umum terhadap pendidikan? Yang pertama, ia merupakan satu proses mengenali kemampuan menjadi individu dengan mendidik diri seseorang itu sepada masa kehidupan. Hal ini kerana manusia secara fitrahnya dilahirkan dalam keadaan yang tidak mengetahui apa-apa. Akan tetapi, pastinya akan mula berubah mengikut keadaan yang ditetapkan oleh ibu bapa mereka. Kebiasaannya, pendidikan tidak formal akan diajar. Ia boleh dirujuk kepada dua kategori. Yang pertama adalah didikan di rumah atau belajar di rumah. Yang kedua adalah otodidaktisisme atau erti kata lain, pendidikan sendiri. Selain itu, pendidikan berperanan mengeluarkan peradaban-peradaban lain dari kejahilan, penyimpangan dan kerosakan akhlak. Bagi mengelakkan perkara ini daripada berlaku, bagi timbulnya kemajuan terhadap sesuatu peradaban tersebut, mereka perlulah memilih jalan yang menuju kepada proses pembelajaran. Bukan itu saja, ia juga menggabungkan pengetahuan lama dengan baharu yang menjadi ejen perubahan terhadap diri, agama, bangsa dan negara. Pengembangan minda dan bakat seseorang itu akan meningkat apabila perkara sedemikian berlaku. Beransur daripada pendidikan, kita pergi kepada pandangan umum terhadap keadilan. Yang pertama, penilaian sesuatu perkara adalah sama dengan perkara lain. Yang kedua, memberikan tugasan atau sesuatu yang sesuai dengan kebolehan seseorang itu. Ketiga, kita boleh membuat keputusan yang bersesuaian dengan sesuatu situasi dan golongan yang akan menerima keputusan tersebut akan dipermudahkan. Dan terakhir, memberikan hak kewangan dan harta benda kepada orang yang layak menerimanya. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang isi yang pertama, iaitu definisi dan konsep bagi pendidikan dan keadilan. Konsep pendidikan atau akademik ini membawa maksud proses pengajaran dan penimbaan ilmu untuk meningkatkan daya intelektual seseorang itu, dalam masa yang sama meningkatkan juga keyakinan dirinya. Konsep pendidikan ini terbahagi kepada 4 pecahan. Pertama, at-tadris. Tadris ini membaca dan menghafal secara berulang kali agar tidak melupakannya. Yang kedua, at-tarbiyah. At-tarbiyah ini mendidik, mengasuh dan juga memelihara hati seorang itu secara bersungguh-sungguh. Yang ketiga, ta'lim. Ta'lim ini cara seorang itu menimba ilmu dan mengaplikasikan ilmu yang dipelajari tersebut. Yang terakhir sekali, tazkiyah. Tazkiyah ini menyucikan hati daripada sifat-sifat yang tercela. Jadi gabungan keempat-empat perkara ini akan mendapatkan konsep pendidikan. Yang seterusnya, konsep keadilan ataupun al-adlu. Al-adlu ini ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul. Dan sifat berlawanan bagi al-adlu ini ialah ketidakadilan ataupun zalim. Zalim ini meletakkan sesuatu pada bukan tempatnya ataupun tempatnya yang salah. Dan ini adalah beberapa aspek yang boleh diaplikasikan konsep keadilan. Yang pertama ialah adil terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara taat pada perintahnya dan tidak berlaku syirik. Yang kedua ialah ilmu dan akademik, iaitu menghormati guru dan juga ahli-ahli yang berautoriti dalam bidang ilmu tersebut. Ketiga ialah pengurusan harta. Bagi pengurusan harta dengan cara menunaikan hak pemilikan seseorang itu. Yang keempat, ada dalam melaksanakan sesuatu keputusan. Ini dapat dilihat pada seorang peguam dan juga hakim. Yang kelima ialah timbangan dan juga ukuran.
ini dapat dilihat dalam proses jual beli di mana adil dalam proses timbangan dan jauh daripada penyelewengan nilai. Dan yang terakhir ialah pengucapan, itu menyampaikan sesuatu perkara itu berdasarkan kebolehan seseorang itu untuk menerima perkara tersebut. Seterusnya, saya Hanis Alisa ingin membentangkan berkenaan 3.0 iaitu masalah kajian dan kes-kes yang pernah berlaku beserta data. 3.1 masalah berkaitan pendidikan. Yang pertama, penglibatan remaja terhadap horoskop melalui media massa seperti majalah. Kedua, Imam Al-Ghazali dijelaskan sebagai seorang arkitek dalam kemajuan pendidikan yang berteraskan konsep sains pada masa terdahulu. Seterusnya 3.2 masalah berkaitan keadilan sosial. Yang pertama, isu perkauman yang dihadapi oleh Bilal bin Rabah walaupun merupakan salah satu pendamping Nabi Muhammad SAW yang amat dipercayai. Yang kedua, peristiwa 13 Mei 1969 yang merupakan titik hitam sejarah Malaysia. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang isi ketiga iaitu pendekatan Islam atau solusi dalam kaedah Islam. Okey, kita pergi kepada pendekatan Islam dan solusi menangani masalah berkaitan kepercayaan kepada horoskop. Okey, langkah yang pertama, kita mestilah mengambil inisiatif diri sendiri bagi melaksanakan solat istikharah agar dapat mendamaikan perasaan ragu terhadap Allah mengenai perkara yang dibawa oleh tilikan astrologi. Selain itu juga, Imam Al-Ghazali mendapati bahawa setiap orang perlulah dididik seboleh-bolehnya semenjak umur yang muda lagi dengan kepercayaan akidah Islam yang kukuh. Seterusnya, guru mestilah bertindak dengan memberi teguran terhadap pelajar yang mempercayai horoskop dengan sindiran yang baik. Seterusnya, kita pergi kepada pendekatan Islam dan solusi masalah perkauman. Islam menekankan kehidupan secara damai dalam kehidupan bermasyarakat, mengubah perspektif umat Islam terhadap isu perkauman. Seterusnya, kita mestilah mempraktikkan sikap hormat menghormati antara satu sama lain tanpa mengira bangsa, agama dan warna kulit. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Elisa untuk menerangkan hikmah solusi masalah ini dari perspektif Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Masalah binti Muhammad Zaharin akan membentangkan mengenai hikmah solusi masalah daripada perspektif Islam. Dalam pembentangan ini, terdapat dua bahagian yang bakal diterangkan. Satu, amalan kepercayaan horoskop dan yang kedua, sebagai teladan kepada orang ramai. Bagi amalan kepercayaan horoskop, terdapat beberapa hikmah yang dipilih. Antaranya ialah segala amal ibadah yang kita lakukan akan diterima dan diridai oleh Allah SWT. Selain itu, hikmah yang dipilih ialah dapat memaparkan Islam sebagai pegangan hidup yang sebenar kepada manusia yang berada di muka bumi ini. Baiklah, saya teruskan dengan topik kecil iaitu sebagai teladan kepada masyarakat, di mana topik ini boleh disimpulkan dapat menjadi inspirasi kepada tamadun moden dalam menyelesaikan isu perkauman yang sering timbul dalam kalangan masyarakat kini. Menurut statistik yang sering dipaparkan di televisyen dan akhbar, isu perkauman kian meningkat seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Maka kita sebagai manusia haruslah sedar dan beringat untuk saling menerima antara satu sama lain tanpa mengira warna kulit, agama dan darjat. Ketika bergaul, bak kata pepatah, pemufakatan membawa berkat. Kami akhiri dengan kesimpulan iaitu konsep-konsep yang kami kaji ini amat penting lebih lagi dalam masyarakat kini yang hidup dalam pelbagai cabaran dan liku-liku hidup. Kami berharap umat Islam akan menjadi terus sukses dalam kalangan dalam kehidupan mereka dan sentiasa bersyukur terhadap Allah SWT. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.